Okey, sekarang kita berada di Facebook page e-usahawan untuk live malam ni di bulan Ramadan. Jadi kan untuk musim-musim PKP ni kita duduk dekat rumah, kita duduk, kalau kita nak pergi jauh pun tak jauh daripada kawasan rumah. Jadi tajuk malam ni ialah SEO local. So kita akan sentuh mengenai Google Trends dan juga nanti kita tengok waktu dan kita mungkin akan ada bonus bahagian macam mana nak gunakan website di dalam Google My Business. Jadi katakanlah tuan-puan dah berada dekat Facebook e-usahawan, boleh klik share, watch party pun boleh. Kat bawah tu ada watch party, boleh watch party. Watch party ni dia akan tunjuk dekat kita punya Facebook sendiri, Facebook kita lah, Facebook profile. So boleh ditonton bersama-sama dengan kita punya kawan-kawan. So dia akan nampak lah kita sedang menonton apa, ataupun boleh kongsikan copy link kalau nak share di luar daripada Facebook, boleh masukkan kat WhatsApp. So kalau dia kata hari ni nak cerita apa, hari ni kita nak belajar malam ni sekejap lah 1 jam kan, sebenarnya kita belajar tu saya belajar, tuan-puan belajar. So nama saya Suraya Ali, saya akan bahasakan diri Cik Su lah sepanjang sesi kita lebih kurang 1 jam. So first kali memang thank you kepada e-usahawan, di mana ialah sebuah inisiatif kerajaan di bawah MDEC yang memberikan kita peluang, memberikan Cik Su peluang untuk berkongsi dengan tuan-puan dan memberikan juga tuan-puan peluang untuk belajar. Malam-malam, maksudnya cuti duduk rumah pun boleh belajar macam-macam ilmu kan. Dekat e-usahawan bukan sahaja ada video yang Cik Su kongsikan, malah dia akan ada, bukan dia akan ada, dia sudah ada dan akan datang lebih banyak video-video daripada trainer dan juga daripada coaches dan juga daripada SME, subject matter expert di e-usahawan. Okey. Jadi kalau kita ceritalah, kita sembang je lah kan. Mungkin ada kawan-kawan kita yang memang dia kata dia tak sempat habis terawih dan memang akan masuk, dia kata lepas terawih lah kan. It's okay kalau kita terus sharekan. Jadi kawan-kawan kita boleh nampak, kawan-kawan kita boleh start kemudian pun tak apa, dia boleh sharekan. Cuma bezanya yang kalau live ni kita bolehlah bertukar-tukar pendapat, tanyakan soalan. So boleh tinggalkan di bahagian komen Okay, so kita nak cerita tentang SEO local. SEO local. Bila kita cerita SEO local ni, dia bukanlah satu benda yang baru. Daripada dalam ujung-ujung 2019, tengah-tengah lah 2019 dah mula memperkatakan tentang SEO local. Apa itu SEO? Jadi bagi tuan-puan yang first time dengar, is okay, dia bukanlah satu kekurangan. SEO ni ialah S ialah search, maksudnya carian, E ialah engine dan juga O ialah optimization. Maksudnya kan kita ada maximization, minimization, optimize, macam sedang elok kan. So, SEO maksud dia bila kita ada website, bila kita ada Facebook dan bila orang Google, kita punya website tu berada dekat first page Google. Dalam kisah ni kita cakap Google lah kan, sebab kalau dekat US dikatakan ataupun dia adalah macam research lah tapi bukanlah research, survey kot, survey. Dan survey tu bukanlah Google yang buat kan, tapi dikatakan melalui hasil survey lebih kurang 86% rakyat di sana menggunakan Google. Begitu juga di Malaysia, somehow walaupun itu dekat Amerika, kita dekat sini, tapi sebenarnya tak jauh beza pattern kita kan. Kita pun biasanya sampaikan Google tu dah jadi satu kata kerja. Maksudnya kat mana nak cari ni Google lah, macam tu lah kan. So dia sangat relevan di hati rakyat Malaysia sebagai sebuah search engine. Dengan kata lain, Cik Su, maksudnya Cik Su nak kata kalau saya ada website saya tu berada dekat first page. Bagi yang menggunakan phone, kita tak perasan sangat yang website kita ni ada satu page ke dua page, kita tak perasan. Tapi yang kita tahu bila kita buka, kita Google, keluar tu masa kita nampak tu, itulah yang pada kita first page kan. Okey, bagi yang menggunakan komputer ataupun laptop, barulah dia akan nampak. Nanti Cik Su akan tunjukkan ada banyak page kat bawah tu sebenarnya, dan kita sebenarnya tak berminat pun dengan page yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-5. Kita hanya mahu kita punya business berada dekat first page. Itulah SEO Tapi bila kita kata SEO local, apa ni Cik Su kan? So dalam
pada orang memperkatakan tentang apa new norm. Dan kita pun start merasai kan, ada sekarang dah tadarus pun dalam Zoom, ada waktu pagi, waktu petang kan. So seorang-seorang baca, yang lain dengar. Lepas tu belajar macam setiap hari, hampir setiap hari Cik Su ada kelas online marketing di mana kita ajar e-usahawan, dekat situ pun memang kami belajar 6 jam menggunakan internet. Maksudnya macam mana benda yang kita tak pernah buat sebelum ni, kita buat. Jadi banyak benda-benda baru yang kita terpaksa yang baik, terpaksa adapt, tambah lagi semasa PKP dan seterusnya selepas PKP. Sebab Cik Su rasa hampir ke semua negara atau boleh kata satu dunia sedang memerangi COVID, memerangi ataupun cuba mengurangkan ataupun mencari jalan untuk wabak yang sedang berlaku sekarang kan. Jadi dalam keadaan sekarang kalau kita tengok macam mana Cik Su SEO lokal ni nak cerita apa Biasanya SEO lokal ni especially untuk orang yang berniaga lah Ada orang bila Cik Su mula-mula cerita dia akan rasa Cik Su itu untuk orang yang jual barang je Cik Su, jual minyak, jual roti john, jual makanan, saya produk. So kalau produk ni tak pakai sangat ke kan? Okay, so nombor satu ialah orang yang sukar bergerak jauh. Macam sekarang kan perjalanan jarak 10 km. Kemudian dengan bila 10 km tu hanya bila kurier pula hanya syarikat penghantaran berlesen saja yang boleh buat penghantaran. Maksudnya tak bolehlah kita tiba-tiba kata awak siapa? Polis atau tentera tanya, kita cakap kita hantar barang. Tak bolehlah kalau kita bukan daripada syarikat yang berlesen. Tapi nak cerita yang perjalanan kita semakin terhad. Dan ada juga kawasan-kawasan merah yang tak boleh dimasuki. Jadi dalam keadaan sekarang which is orang dulu pun orang dah start dah. Bila awal-awal lagi SEO ni dia start daripada 6 tahun lepas, ada semakin tinggi awareness tentang SEO. Tapi dengan adanya PKP dia lagi mempercepatkan ataupun membuatkan semua orang kena buat dengan cepat SEO lokal ni. Kalau tidak sebelum ni macam boleh tunggu lagi kan, boleh macam tak apalah nanti kot nanti okey lah tu, so tak payahlah, nanti dah okey nanti saya mulakanlah balik bisnes macam biasa. But then ianya berubah di mana kita pun kena start buat okey, SEO lokal kena buat sekarang lah, jangan tunggu bila dah habis PKP. So macam mana nak buat? Bila selalunya SEO ni akan dikaitkan dengan blog ataupun website ataupun tulisan. Jadi orang memang susah lah, bukan senang kan. Macam Cik Su sendiri ialah seorang penulis. So Cik Su antara penulis yang menulis tentang SEO. Jadi memang rasa macam susah ni kalau tiba-tiba nak buat kena hasilkan website. Lagi-lagi bila ada cikgu yang mengajar pun, macam Cik Su ada kelas untuk buat website, tapi kelas tu pun dilakukan secara online. Maksudnya bukan senang. Boleh tapi bukan senang kan. Okey, jadi bila ianya berlaku, maksudnya bila dengan keadaan ataupun website ni ataupun tulisan. Okey, dalam keadaan sekarang yang kita kena guna apa yang kita ada je, kita kena buat local SEO. Kita nak buat macam mana? Jom kita cuba tengok So bila local SEO dia sangat relevan dengan Google Trend, di mana sebelum itulah dia juga ada satu macam survey yang mengatakan lebih kurang daripada 100 orang ataupun daripada 100 carian, 46% tu dia memang cari yang kawasan. Maksudnya kalau dia nak beli apa nak beli keripik, walaupun keripik boleh dipost, dia akan cari juga keripik Petaling Jaya, macam itulah, dia akan cari juga yang kawasan dia tu, keripik Subang Jaya, keripik Shah Alam, keripik Ceras. Kalau boleh macam kedai keripik tu betul-betul dekat je dengan rumah dia, baru dia hati dia lega, tenang bila kedai tu ada. Tapi tu contohlah keripik kan, tu ialah macam kemahuan. Tapi mungkin ada keperluan-keperluan lain seperti klinik ataupun apa lagi yang sangat kedai buku. Banyak kedai-kedai yang berbentuk keperluan instead of kemahuan. So yang orang perlukan di kawasan itu. Jadi kalau kita rasa dulu-dulu kalau kita rasa kita dah ada kedai tu dah cukup lah kan.
Tapi this time dah ada kedai, kedai kita tu kena di online kan. Okay. So, macam mana nak buat? Maksudnya, okay, Cik Su tadi Cik Su kata kalau orang ada 100 carian, so 100 orang ni pegang phone nak cari barang, 46, which is hampir separuh cari ataupun type location. Maksudnya dia akan type lah. Tadi kerepek Cik Su bagi contoh. Kedai gunting rambut. Kedai gunting rambut memanglah orang tak nak jauh-jauh kan. So orang cari kedai gunting rambut. Kalau dia tu Taman Sutera Kajang, dia mesti type kedai gunting rambut Taman Sutera Kajang. Itu adalah contoh carian dan sangatlah rugi kalau kita mengharapkan orang lain yang promote kita. Maksudnya tak apalah, saya tak pandai sangat. Google apa? Google My Business, Google Trend, saya tak pandai sangat. Saya biar je lah. So, kita pun teruskan kita punya urusan operasi seperti biasa. Sehinggalah PKP berlaku dan rupanya kita memang kena buat juga. Sekarang juga kan? Daripada 100 kedai juga, kedai tu maksudnya kedai lah, kedai fizikal. Yang macam apa PM kita kata, Madam Lee lah, salon kan. Cik Kiah lah, siapa lagi? Sing lah, nama-nama tu yang ada kedai-kedai perabot kan. Dah lama berniaga, bertahun-tahun dia berniaga kan. So daripada 100 kedai, 56 kedai, which is lebih daripada 50% lah kan, dia tak claim pun dia punya location dekat Google My Business. Maksudnya, bila dia sama ada orang yang tambahkan dia dalam Google My Business ataupun dia biar je, dia tak kisah pun kan. So dekat sini ialah satu peluang sebenarnya kalau ada orang yang rasa macam maksudnya adalah peluang untuk saya buat kan. Jom kita tengok Cik Su ada satu scene, maksudnya scene yang so mungkin ada kawan-kawan yang macam Cik Su saya nak simpan lah Cik Su nota apa yang Cik Su cakap tadi So 46% orang membuat carian adalah carian lokal. Sebab hari ni orang belum habis main tarawih, jadi kita bolehlah berbual-bual kan. So kalau ada soalan, tinggalkan soalan dan juga yang mana Cik Su boleh jawab, Cik Su jawab, yang mana tak boleh Cik Su kena tanya orang lah untuk jawab kan. So dan 56% kedai retail pula, kedai retail tu kedai yang fizikal lah, kedai fizikal. Boleh kata tidak, kalau kita kata tidak claim dia punya Google My Business, sebenarnya tidak mempunyai Google My Business. GMB tu Google My Business lah Jadi kalau kita tengok, besar juga ni Cik Su. Maksudnya adalah peluang dekat sini dan bila nak buat, sekarang lah buat. Waktu PKP, waktu orang kata tenang, waktu nak arrange balik strategi untuk in future nanti. So kita boleh agak yang orang pun lepas ni dah tak prefer jalan jauh. Dan orang kata kalau nak buat habit tu 21 hari kan. So Cik Su rasa macam Cik Su dah lama lah rupanya tak keluar rumah. Tak keluar rumah tu maksudnya dah dekat 6 minggu, 5 minggu tak perlu pun keluar, tak perlu pun minum kopi dekat luar. So okey je buat kerja dekat rumah. Jadi orang dah mula tak pergi berjalan jauh. Dulu orang nak sangat kan harga minyak tinggi, orang nak rendah. Tapi dah sekarang dah dapat pun masih tidak dapat pergi lebih jauh. So ini adalah peluang buat sekarang siapa yang ada kedai fizikal. Siapa yang tak ada, maksudnya Cik Su saya baru nak mula berniaga kan. Cik Su dah ajak SEO lokal. Sesuai ke untuk saya buat? Lagilah sesuai kan? Sebab Google ni bila kita dekat internet ni orang tak tahu kedai kita besar ataupun kecil. Di internet kedai yang kecil nampak besar. Kalau kena gaya dia kan? Tapi bukanlah Cik Su nak minta kawan-kawan menipu. Cik Su nak cakap yang online positioning ataupun online presence sangat penting. Okey, kalau dah sudah, okeylah Cik Su, saya nak buatlah SEO lokal ni kan. Macam mana saya nak buat? Boleh tak Cik Su guide dalam waktu yang kurang daripada sejam ni kan? Okey. Sekarang kita kena buat, kita kena kenal pasti dulu Jom kita kenal pasti. Maksudnya kalau kena kenal pasti ni, kita nak kenal pasti apa Cik Su kan? Mari kita tengok keadaan. Maksudnya apa yang kita nak belajar dengan, kita kenalah kenal dulu. Orang kata kalau kita nak mahir dengan sesuatu, kita kena kenal dulu apa benda tu. Tu apa benda kan? Okey, kita pergi dekat sini. Ini ialah Cik Su punya komputer. Cik Su punya komputer yang ada
Google lah, ada Chrome jadi kalau tuan-puan ada Chrome, tuan-puan pun boleh. Nak buat sama boleh, nak dengar Cik Su pun boleh. Dah malam ni kan, dah tak nak dah buka laptop dah. Okey, jom kita tengok. Ini ialah Cik Su punya Google. So, sekarang kita cari satu perkataan. Katalah kita teringin apa kita teringin. Kalau ada kawan-kawan yang nak tinggalkan, Cik Su boleh baca komen. Kalau ada yang nak tinggalkan perniagaan dia, Cik Su saya bisa sekian-sekian boleh tinggalkan. Jadi bolehlah Cik Su quote apa nama bisnes dia kan. Cik Su dah nampak ada Daya, ada MBS Dayan, ada Zahida, ada Wan Fatma, Dekma kan. Ada Iman Shifu. Kita ambil satulah. Kita buat kedai makan lah, senang kedai makan atau kedai makan Bangi. Contoh dia Cik Su sedang menaip kedai makan Bangi. Ada orang dia suka taik atas, ada orang dia hairan kenapa tak taip dekat Google tengah-tengah ni. Dua-dua pun boleh. Selepas Cik Su cari ni dia akan loading dan dia akan keluar lah Okey, dia masih menunggu loading. Masih menunggu loading. Biasanya internet dia tak adalah selambat ni. Tapi kita biarkanlah kot dia loading dulu kan. Ambil masa. So, bila kita loading, katalah kita guna komputer, dia nampak lebih luas. Dan kalau kita guna phone, pun lebih kurang sama juga. Cuma dia mungkin kecil lah skrin kita kan. So, bila kita cari kedai makan Bangi. Sebelum tu tadi Cik Su nak tunjukkan pada tuan-puan yang masih dia faham dah tapi nak tengok. Dekat bawah ni. Di mana Google ada banyak page jadi tuan-puan pandailah. Oh, Google ada banyak rupanya. Sebab kita tak perasan sebab kita guna handphone kan. Tapi sebenarnya Google sangat banyak. Dan online marketer biasanya dia akan gunakan gunakan laptop ataupun komputer untuk melihat data sebab dia lebih luas dan lebih mudah untuk buat decision. Okey, ini ialah Google. Sebab Cik Su cari kedai makan Bangi. So, bila cari kedai makan Bangi, kalau tuan-puan lihat, sekarang ni Google dia tengah mood, dia akan naikkan Google My Business di bahagian atas ni. Macam ni. Baru je ni. Bukan barulah. Dah sebelum ni pun dah ada, tapi sekarang ni lagi berkuat kuasa. Dulu dia bubuh lagi tengah-tengah. Tapi sekarang, masa PKP ni, memang dah duduk atas kan. Okey, dekat sini dia akan panggil kalau dalam bahasa Inggeris ni lah dia panggil snack pack box. Macam ni kalau dalam bahasa Melayu kan. Snack pack ni maksud dia snack pack benda yang di dalam box kan. Pack yang di dalam kotak. So kalau kita tengok dia ada bentuk kotak tepi dia ni. So nama dia ialah snack pack food. Snack pack food lain pula Snack pack set. Macam itulah snack pack. So untuk tuan-puan, kalau macam nak dapatkan apa Cik Su cakap tadi. So dia ialah yang dekat atas tu nama dia snack. Macam makanan snack, makanan yang kita makan jajan kalau kita panggil kan. Snack pack. Tadi Cik Su cakap set box, snack pack, kotak. Snack lah, snack So dekat atas tu ialah snack pack box. Dekat bawah pula, bawah tu ialah sebelum ni bila orang belajar Google, even bila Cik Su ajar, dia ada dua je, organik dengan ads. Maksudnya iklan berbayar dengan organik. Tapi sekarang dalam satu page Google tu dah ada 3 benda. Dah ada snack pack box yang dalam kotak tu, ada organik, dan juga yang ketiga ada yang berbayar iklan. Jom kita tengok untuk katalah tuan-puan nak tengok. Nak tengoklah apa benda yang snack pack box tu, apa benda yang kotak tu. Ini adalah kotak. Ini kotak. Kemudian ini ialah organik. Organik tu maksud dia tak ada tulisan AD kat tepi dia. So terus scroll ke bawah. Kalau ada kedai makan yang beli ataupun dia bayar untuk bila orang cari kedai makan Bangi, dia naik. So dia akan ada tanda AD. So Cik Su tak ada contoh dekat sini lah untuk kedai makan Bangi. Tapi cukup untuk tuan-puan pun insya-Allah tuan-puan faham. Boleh tengok yang ada tulis AD tu maksudnya dia berbayar. Yang tak ada tulis AD tu organik. So sekarang dalam satu page dah ada 3 benda. Satu snack pack box yang ada kotak. Kedua ialah organik dan ketiga ialah ads. Yang paling orang kata mudah sebab Google My Business ni snack pack
box ni dia berada paling atas, lagi atas daripada organik ni. Penat orang ni menulis yang malam kan, macam Cik Su dengan penulis-penulis blog ni nak naikkan first page, tiba-tiba datang Google My Business, teruslah naik terus ke atas. Itu berita baik dia lah. Berita kurang baik dia ialah dalam satu page dia hanya paparkan 3 sahaja. Maksudnya 3 website ni bukan 3 website, 3 lokasi ni sahaja. 3 ni belum tentu ada website kan. Okey, so berita baik dan berita kurangnya. So berita hebatnya ataupun peluangnya ialah bila kita dah belajar, kita boleh tengok, saya nak duduk dekat atas ni lah. So kita dah boleh tahu dah macam mana nak cari jalan, dah tanam dalam impian dah. Nanti bila orang Google sekian-sekian, dia akan jumpa kita dekat sini. Okey, so Cik Su bagi kuis lah sikit kan untuk individu yang berada di sini. Okey, mari kita bagi kuis. Kuis dia Cik Su tulis dekat sini atau Cik Su tulis tapi Cik Su tanya dululah. Apakah tiga apa nama dia? 3 benda. 3 benda. Apakah 3 item lah Apakah 3 item apakah 3 item yang berada dalam Google, dalam sesebuah Google page? Apakah 3 item yang berada di dalam sesebuah page Google, page carian Google? Nak try. Betul ke ni Cik Su cakap? Betul ke orang faham kan? Cuba tengok. Apakah 3 item yang berada di dalam sesebuah page carian Google? Maksudnya bila kita, pandai Shinta. Dia dah terus hantar satu. Satu ialah snack pack box. Okey, yang kedua apa? Ketiga apa dia? Okey, so tinggalkan dekat sini nanti Cik Su akan scroll juga untuk tengok betul ke faham ni kan. So itu ialah perkara-perkara yang akan berada dekat dalam Google, sesebuah page Google tu. Okey, so bila kita dah dapat macam ni, ada 3 benda Cik Su. So kalau kita ada 3 benda, mari kita tengok. Kita ada 3 benda, so kenalah orang kata berlaku adil berlaku adil tu macam okey Cik Su, saya dah pandai sikit dah. Cuba Cik Su cerita dengan saya ni. Kenapa saya kena duduk dekat snack pack box ni? Snack pack box of course sebab dia berada dekat atas. Ads ni pula dulu-dulu dia dekat atas. Dia depends. Kadang-kadang dia dekat atas, kadang-kadang Google akan letak kat bawah. Tapi still cantik lah. Dia still appear lebih nak kelihatan kan? Okey, daripada survey, bukan survey Google, survey pengguna. Daripada survey itu, bila orang pilih dulu cerita siapa pernah datang kelas. Dulu kalau orang buka sebuah page Google, dia akan pergi dekat organik. Maksudnya organik 70%, iklan ads ni 30%. Ataupun organik 80%, ads ni 20%. Macam tu kan. Tapi sekarang untuk snack pack box, dia dah dapat 33%. Maksudnya orang banyak pergi dekat dia. Bukan banyak pergi dekat dia. Maksudnya dia lebih menarik perhatian. Walaupun ada 3 dalam kotak tu, dekat situlah orang percaya. Orang percaya dan orang nak klik. Sebab kat situ ada review kan. So 33%. Dekat organik tu ada 10 page tau. Dekat organik tu, orang duduk, orang baca, orang scroll sebanyak 40%. Dan juga untuk iklan, so adalah baki 27%. Persen-persen ni bukan apa macam ni. Kalau kita ada 10 orang kan, kita kata, Cik cari kedai makan Terengganu. Tadi Cik Su tengok ada susu kambing kan. Susu kambing, jangan dapat susu kambing je. Cuba susu kambing dan lokasi tuan-puan lah. Okey, macam mana nak dapatkan apa yang kita nak orang cari kita? Yang tu Cik Su tak cerita sekarang tapi Cik Su akan kongsikan link cerita yang Cik Su pernah ceritakan. Macam mana nak appear di internet dengan certain kata carian. Tapi kalau kita kata ada 10 orang, 33 tu 3 orang lah daripada 10 orang dia buka Google, dia nak cari kedai makan. Dia 3 orang tu akan pilih 3 kedai yang ke atas tu.
So kalau 3 orang, dia pilih 3 boleh jadi seorang satu lah kan. Okey. Kemudian daripada 4 orang pula, daripada 4 orang dia akan pergi dekat yang organik. Organik tu ada 10 kan? Ada 10. So 4 orang tengok dekat 10 tu. Dan juga baki 2 orang, hampir 3 orang barulah dia pergi ataupun considerkan dekat bahagian bawah iaitu bahagian ads. Okey, sampai ke sini cikgu akan tengok soalan lah Tuan Puan boleh tanya soalan. Macam cikgu kata yang paling pandai ialah kita semua sebab kita belajar setiap malam, siang belajar, malam belajar kan. Maksudnya pandai kita lah. Okey, so ada Tuan Puan yang tanya soalan, cikgu jawab. Organik tu barang bahan yang terdapat barang bahan organik ke? Oh Rahayu. Bukan. Organik ni maksudnya dia naik dekat first page Google secara organik. Organik ni maksud dia asli lah kan? Asli. Organik ni dia berada dekat first page sebab dia layak berada di first page. Boleh? Bagus soalan Rahayu. So, ads pula dia nama ads sebab dia ialah sebuah iklan. Oh, ada Azmi, organic tu free engagement. Bukan, betul juga. Tapi Azmi, betul. Organic tu ialah yang ni. Tuan Puan tanya oh cikgu cerita tapi tak cerita habis. Nanti tak seronok belajar nak cerita dekat orang kan. Jom kita masuk tengok sekejap. Organik ini ialah snack pack box. Maksudnya di dalam kotak ada 3. Yang ni organik. mysinggah.com, saji.my. Dia ni duduk kat atas sebab orang suka dan dia punya content dia tu relevant. Ini ialah SEO juga. Okay, so tuan puan pun dah faham. Oh, okay, dah faham. Susah ni nak naik dekat first page ni kan. So, sama ada kita nak naik dekat yang snack pack box ni. Ataupun kalau kita punya website ni ataupun kita punya business lah, tak kisahlah bisnes tu ada kedai ke tak ada kedai ke. Bayangkan kalau kita ada website, dekat atas ni keluar kita punya brand. Dekat bawah ni pun keluar lagi kita punya website. So kita punya visibility kita dah dapat 70%. Bayangkan dah 70% dah visibility. So visibility ni orang nampak kita. Jadi kita kena berada dalam yang pertama ni, Google My Business. Untuk topik Google My Business, kalau tuan-puan tanya, cikgu boleh tak ajar Google My Business? Mestilah boleh. Cuma hari ni, malam ni cikgu tak boleh ajar. Kerana satu, cikgu pernah ada topik yang cikgu cover tentang Google My Business. Tapi kalau tuan-puan nak cakap cikgu, saya nak belajar macam mana, cikgu boleh bagikan link. Ataupun di e-usahawan Facebook page sebelum ni ada Coach Yomedin punya sharing tentang Google My Business. Jadi tuan-puan boleh tengok. Okay. Cikgu jawab kat sini Zahidah. Zahidah nak berada dalam cikgu nak berada dalam snack pack box macam mana? Cikgu jawab, nombor 1 kena daftar Google My Business. Cara daftar Google My Business malam ni cikgu tak ajar tapi cikgu ada videonya dan Coach Yomedin pun pernah tunjuk. Nanti boleh belajar boleh tengok video tu. Kena dulu ada. Okey, tu nombor 1. So mestilah dah ada dulu So cikgu tinggalkan kat sini dulu, nanti kita kembali balik ke Google My Business sebab dia untuk bonus iaitu dalam Google My Business ni kita akan cerita tentang macam mana nak buat website simple dekat dalam Google My Business. Tapi sekarang kita nak pergi dekat okey cikgu saya dah faham tapi sekarang boleh tak cikgu cakap dengan saya nak naik ni kan, dah faham dah snack pack box sekarang ni apa saya kena buat? Dia ada dua. Tapi kita start dengan pertama dulu iaitu keyword research. Okay, cikgu tulis dalam bahasa Inggeris lah Tapi tuan-puan jangan risau, cikgu pun salin je ni kan. Bukan salin, cikgu dah sebut benda tu makin pandai lah kan. Dan alang-alang kita belajar, tuan-puan share lah dekat kawan-kawan, tuan-puan yang lain. Cikgu pun nak share lah, cikgu tak share lagi. Terus cikgu share dekat watch party. Watch party, so bolehlah kawan-kawan kita dia nampak, dia akan macam oh malam-malam pun ada kelas dekat e-usahawan ni. Malam-malam ni kena lewat sikit lah, nak waktu dekat dah habis tarawih kan. So share dekat dalam group,
Sekejap tuan-puan Cik Su ada grup alumni Luna Works. Jadi macam kalau katakanlah tuan-puan pernah hadir kelas, nak masuklah grup tu Cik Su. Tu memang semua usahawan dekat dalam tu So dah share dalam watch party semua. So Cik Su pun kembali kepada tuan-puan. Okey. Ambil masa ni untuk share, meninggalkan share. Okey, kemudian kita teruskan apa nak kena buat ni Cik Su? Tadi Cik Su terus jawab Zahidah kan Google My Business, tapi Cik Su sebenarnya tu jawapan kedua, tapi jawapan pertama dulu Kata kunci lah kata kunci research. Kajian kata kunci. Macam ni. Okey, mari kita tengok kajian kata kunci ni. Apa dia kajian kata kunci ni? Okey. Ni Cik Su translate terus Kalau salah tuan-puan bagi tahu boleh jangan tag DBP Dewan Bahasa. Okey, tapi tag lah bagus. Boleh lah Cik Su lagi pandai kan? Okey, so Cik Su saya nak pandai lah keyword. Sebelum tuan-puan buat Google My Business, yang lain-lain tuan-puan kena mahir dekat kata kunci. Dia macam ni, kalau kata macam Cik Su cuba cakap terang-terang sikit. Yang senang, yang ayat saya senang. Ayat paling senang ialah orang type apa. Prospek kita type apa. Faham Maksudnya, katalah kita ni jual. Siapa menjual Cik Su tengok sini. Penapis air. Okey, penapis air. Okey. Penapis air dia berbalik pada audience. Nanti boleh tengok video sebelum ni dalam e-usahawan, ada topik tu Cik Su cover tentang how to influence audience in Instagram. Nanti boleh Google. Bukan Google. Tengok nak suruh cari pun tersebut Google. Dalam Facebook e-usahawan dekat bahagian atas tu boleh type audience Puan Suraya Ali. Boleh cari ada Cik Su punya live session dekat situ. Tapi Cik Su juga boleh sharekan dekat bahagian komen. So keyword research ni ialah audience. Audience ni ialah yang paling penting. Siapa audience dia? Nak jual penapis air kan? Kita kena bayangkan dia type tu apa. Contohnya dia akan type dia type penapis air murah ke? Kadang-kadang kita je rasa orang nak cari penapis air murah. Ataupun sebenarnya nak cari penapis air terbaik. Ataupun dia nak cari penapis air, ejen penapis air. Maksudnya kita yang kena, kalau siapa yang tak pandai ilmu bayangan ni, sebab kan kadang-kadang Cik Su kata kena bayangkan, jadi dia pun macam bayangkan, tak tahulah, tak boleh nak bayang lah. Kalau tak boleh nak bayang, tanya kawan-kawan kita. Contohnya, kalau tak nak tanya dekat online, tanya dekat siapa yang boleh kita call. Korang, kalau korang nak cari penapis air kan, korang perempuan, korang duduk kat rumah, korang bekerja tau, korang ada anak kecil, korang, tapi kena condition dia lah. Kena bagi tahu dia tu siapa, baru dia boleh keluarkan cadangan. Okey, so itu ialah yang pertama kita cari ada di dalam, kita boleh guna Google Trends. Okey. Google Trends Okey, Google Trends ni untuk bagi individu yang sudah pun hadir kelas e-usahawan. Cik Su ada kelas setiap hari. Jadi setiap hari tu di bulan puasa ada kelas. Mula pukul 9 pagi, kita habis pukul 4 petang. Lepas tu dah boleh masak dah untuk berbuka. So dekat situ kita akan belajar macam mana nak guna Google Trends. Tapi katalah Cik Su ajarlah sikit kan. Cik Su tunjukkanlah sedikit Cik Su cuba kalau internet kita laju, cepatlah kita belajar. Kalau tak nanti tuan-puan kena belajar dalam kelas Google Trends ni ialah sebuah bukan nak kata apps pun bukan. Sebuah apps lah kot, aplikasi yang Google buat supaya seluruh dunia kita boleh tahu apa yang seluruh dunia cari. Seluruh dunia tu besar sangat kan. Contohnya kita nak cari penapis air. Tapi biasanya bukannya klien yang, bukannya kita yang cari. Contohnya Cik Su ni nak beli penapis air. Google lah penapis, carilah apa trend penapis air sekarang. Customer dia jarang nak Google benda ni. Yang nak cari benda ni. Yang guna benda ni ialah pemilik bisnes. Faham So dia kena bayangkan orang type apa lagi water filter. Contoh dia kan. Lagi orang type apa? Type lah certain brand, tuliskan. Okey, lagi apa? Water filter, air filter. Contohlah kan. Again, Cik Su bagi tahu dia boleh comparison tau. Dia boleh sampai 5 perkataan yang berkaitan bisnes kita
So dekat sini ada Malaysia. Kita tukarkan Malaysia sebab kita nak tengok dekat Malaysia. Unless mana dah tahu satu hari rezeki kan, Cik Su saya nak cari pasaran bedak sejuk dekat Brunei. Bagus tak dia punya pasaran? So bolehlah try Okay. So kemudian dekat sini pula kita tukar dia punya duration, time range. Kita tukarlah dalam tempoh 2004, maksudnya 16 tahun. So dekat sini kita bolehlah tengok peta dan lain-lain. Tapi Cik Su tak cerita peta ni lah Peta ni peta. Ni bukan peta Cik Su, ni graf. Ini peta. Macam itulah. Itulah efek PKP kepada orang yang hari-hari keluar. Okey. So dekat sini kalau tuan-puan tengok, ini Cik Su tak cerita peta ke apa semua, tak cerita tapi Cik Su nak cerita apa orang cari. Contohnya kita pergi dekat penapis air. Penapis air Cik Su nak semak sekejap. Cik Su rasa tuan-puan akan dapat tengok Okey, ini ialah queries. Queries ialah, dengan kata lain, queries ni ialah apa orang cari. Kata ringkas dia, queries ni apa orang cari. Tadi kita belajar keyword. Keyword ialah apa kita isi dalam website kita. Kalau rasa macam sama lah tu Cik Su. Sama kalau kita tahu apa orang cari. Tak sama kalau kita tak tahu orang cari apa. Kita main isi je, dah tak sama. Rugilah Cik Su meniaga Cik Su kata Cik Su meniaga dekat tahun ke-8, tahun ke-9 baru tahu Google Trend. Tadi Cik Su ada kelas, memang dia kata Cik Su saya first time tahu Cik Su, selama ni saya main tulis saja. Rugi rugi. Tapi itulah, kerana itulah kena datang usahawan, kena datang kelas dengan Cik Su, dengan trainer-trainer lain, supaya kita boleh dapat ilmu yang boleh shortkan kita, nak shortenkan kita punya perjalanan. Maksudnya okey, kita nak buat local SEO ni, kena pandai apa dulu, keyword, guna Google Trend. Okey. Perkataan-perkataan ni dia berubah mengikut duration, waktu So macam ni ialah 16 tahun. So Cik Su pindahkan tu kecilkan kepada katalah 5 tahun. Okey, tuan-puan boleh tanya soalan, berbual seronoklah sikit Cik Su kalau ada orang berbual bagi tahu dia bisnes apa kan. So ada yang daripada Ajil, Terengganu, macam mana nak berada, ada yang bagi salam. Jamu dropship boleh, Cibi Maruko. Dia dalam online ni orang tak tahu pun kita dropship, sehinggalah kita bagi tahu. Kalau kita kata saya bisa kecil-kecil je kedai pun kecil, semua kecil. Saya badan je besar. Contohnya kan. Barulah orang tahu. Tapi bukannya Cik Su nak suruh tuan-puan menipu. Saya ni memang besar gila lah perniagaan. Idaklah pula kan. Maksudnya just isi apa yang patut. Dan tak perlu pun cakap saya dropship je sikit-sikit. Tak perlu pun cakap So tulis je kalau puan dropship jamu Lova Qvid. Tulis buat Google My Business jamu Lova Qvid. Kat mana lokasi tuan-puan? Sebab orang ni kalau boleh jamu ni, walaupun jamu tu boleh dipost, walaupun penapis air ni seluruh Malaysia boleh hantar, tapi dia nak jugalah taik penapis air depan rumahku. Macam tu. Kedai urut, tukang urut depan rumahku. Dia tak letak macam tu, tapi dah ada New Me. Near Me. Cik Su dah malam sangat ke ni kan? Selalu Cik Su tidur 8.30 tau, tapi demi tuan-puan, demi usahawan, semua terbalik dah, tinggal nama je tak terbalik kan. Cinta bagus sekarang kumpul bisnes lah. Abdul Latif nanti Cik Su cover optical shop. Okey, so apa Cik Su kata, Cik Su tengah tukar waktu, duration. So bila duration tu ditukar, dapatlah mana dia penapis air. Ni penapis air Cik Su besarkan So tuan-puan akan nampak dia berbeza Certain perniagaan dia kena duration tu kecil sebab dia tak tahu 5 tahun lepas punya model dah tak ada dah, contoh dia kan. So boleh tukar kepada 12 bulan. Okey. Apa lagi kuis nak bagi bagi kuis. Seronok lah sikit. Cik Su tanya soalan lah, apa kuis. Okey, kuis Cik Su ialah kuis. Ni tak tahu ada orang perasan tak. Ada berapa cara untuk naikkan perniagaan kita di Snack Pack Box.
Ada beberapa cara untuk naikkan perniagaan. Tadi cikgu sebut dah, tapi belum habis tulis lagi lah. Baru cara yang pertama, betul ada pecahan dia. Tapi nak sambil-sambil tengok ada tak yang terperasan dia terdengar. Berapa? 10 ke? 20 cara ke? Kan? Boleh tinggalkan di bahagian komen. So, cikgu akan semak lah nanti kan. So, kita masih meneruskan. Kalau tuan-puan tengok, cikgu ajar apa? Cikgu ajar cara-cara nak naik dalam Snackpack Box. Cara yang pertama ialah Google Trend. Jadi, kita pun masuklah dalam Google Trend ni. Mana dia Google Trend? Ni Google My Business. Ni Google Trend. So, di dalam Google Trend ni, kita ada keyword. Tapi tengok bila cikgu kecilkan duration ni kepada 12 bulan, langsung tak ada. So, kita besarkan sikit lah. Kalau guna phone, dia panggil period. So, period tu tak boleh adjust. Yang cikgu perasan lah tapi kalau guna komputer, dia akan nampak lebih luas. Jadi, cikgu pun nak cadangkan siapa yang nak buat online marketing. Masa PKP ni, belilah laptop kan. Masa PKP ni ada orang dia nak simpan duit, which is good, tapi cikgu teringat kawan cikgu dia share, dia kata dengan mak dia kata tak nak beli baju lah raya ni kan, sebab raya kat rumah. So dia ingat mak dia nak kata baguslah dia kata kan. Tapi tak, mak dia kata belilah, nanti sian orang jual baju, siapa nak beli kan. So belilah tuan-puan teruskan menyumbang kepada ekonomi. Okey, so kita masih di penapis air. Kalau tuan-puan tengok, cikgu sebenarnya sedang mengubah duration, time range dia tu, waktu dia tu. So tadi panjang sangat 16 tahun, lepas tu cikgu kecilkan jadi 5 tahun. Lepas tu cikgu kecil 12 bulan, kemudian cikgu besarkan balik jadi 3 tahun. So dekat sini ada top dan juga rising. Top maksud dia di Malaysia, top bila orang cari je penapis air, ini adalah yang orang cari. Penapis air Kowe, ada kuku, sama banyak je kan dia punya carian. Yang ketiga penapis air kuku, Kowe, penapis air terbaik. Okey, soalan dia, kat mana nak pakai ni cikgu? Yelah, saya tahulah penapis air terbaik orang ramai cari. Penapis air Kowe, kalau saya buat Kowe lah. Penapis air kuku. Tapi saya nak tulis dekat mana? Okey, boleh tak cikgu nak tanya soalan lah? Jadi, bolehlah cikgu belajar dari tuan-puan kan? Nombor soalan lagi. Kuis lagi. Kuis ketiga dah ni. Di mana nak tulis? Maksudnya kita dah tahu orang cari penapis air terbaik, tapi kita dah tahu perkataan tu, penapis air terbaik. Di mana nak tulis kata kunci untuk bisnes kita. Okey, maksud cikgu di mana tu? Nak tulis dalam mesej dekat husband kita ke? Nak tulis kat mana? Dah tahu dah ni. Yang paling banyak ke nak tulis dekat bahagian komen ni ke? Kat mana kita nak tulis? Maksudnya orang cari penapis air terbaik, tapi dekat mana kita nak tulis Okay. Siapa yang boleh jawab boleh. Nak reka-reka pun boleh. Reka-reka tu sebenarnya ialah sebuah imajinasi yang sangat tinggi. Okay. So sekarang kita teruskan lagi macam ni cikgu nak teruskan. So dekat sini top ialah konsisten orang cari sepanjang tempoh 3 tahun. Cikgu punya tempoh tu 3 tahun, itu paling banyak orang cari. Dalam tempoh 5 tahun juga dia ada rising. Rising ni macam viral. Viral maksudnya nanti dia naik, lepas tu dia turun. Nanti dia naik, dia turun. So kalau macam tadi top konsisten je orang cari itu. So kalau rising, kalau kita tengok macam ni LG ni LG penapis air Dr. Amsyah kuku. Harga penapis air kuku ini adalah orang cari. So kita kena tulis perkataan ni. Jadi cikgu dah tinggalkan soalan dekat mana nak tulis perkataan ni. Okey, cikgu tunggulah tuan-puan yang bijak pandai reply. Macam itulah cara cikgu mendapat ilmu. Jadi cikgu pun mendapat ilmu daripada tuan-puan kan. Okey, kalau dah sudah ni yang pertama. Cikgu dah sudah ke? Dah sudah. Dalam kelas kita belajar lagi banyak So sekarang yang kedua, belum kedua lagi, baru yang pertama. Entah ada ke tak yang jawab dekat cikgu tadi, kuis kedua tadi. Macam dipandang sepi je cikgu punya kuis kedua tu. Kuis kedua cikgu tadi ialah ada berapa cara nak masuk dalam Snackpack Box ni. Ni Azmi jawab banyak cara.
Banyak cara tu betul lah. Okey, tuan-puan, alang-alang dengar Cik Su cerita, dah buka puasa, dah kenyang. So sekarang kena klik share. Siapa tak klik share lagi, klik share, klik share kat bawah ni. Supaya kawan-kawan kita yang baru habis solat tu, dia tengok, naklah buat SEO lokal ni apa bondo Google Trends ni kan. Naklah buat kan. Yang kedua ialah Google juga, Google Search Related. Mari kita tengok Google Search Related. Tak ada lagi orang jawab kuis Cik Su yang ketiga tu, nak tulis kat mana perkataan yang dijumpai ini. Okey. Apakah itu Google Search Related? Mari kita tengok. Google Search Related ni, Cik Su dah tutup Google Trends. Google Search Related ni lebih simple. Contohnya, mari Cik Su cari bisnes apa? Bisnes. Ni bagus Azmi jawab dalam website dan juga blog. Ada lagi tertinggal Latif, betul konten dalam blog. Ada lagi satu tertinggal kat mana? Ya, hari-hari kita masuk, hari-hari kita update Cik Su nak cari orang punya bisnes ni. Mana bisnes? Susu kambing Okey, Cik Su cari susu kambing Susu kambing. Okey. Aifa Farm. Okey. Aifa Farm, dia kena imagine orang Google apa tahu. Dia tak ada macam contoh. Dan siapa audience. Itu paling penting lah Maksudnya Cik Su tidaklah yang paling pandai. Yang Cik Su cakap tu ialah Cik Su tengok orang lain-lain carian dia kan. Katalah dia macam Cik Su. Maksudnya umur pun dah 38. Anak pun 3 orang. Dah besar kan. Orang kecil pun 9 tahun. So, nak bagilah dia orang minum susu kambing ni. Baguslah lagi-lagi puasa kan. Jadi, apa yang dalam fikiran Cik Su? Cik Su akan cari biasanya supplier. Supplier ni nak benda besar kan. Beli susu kambing Shah Alam contoh dia. Macam ni je. Kadang-kadang kita rasa, orang Google macam tu. Ya, orang Google macam tu lah. Yang macam, kita susah payah lah susu kambing mengandungi apa-apa kan. Jadi kalau Cik Su lah beria-ria cerita, cloth diaper Lunatox ini mempunyai microfiber. Tapi bukan maksud Cik Su jangan beria-ria. Kenalah juga tulis kan. Okay. So, tapi dekat sini, Cik Su nak refer kepada Aifa Farm lah beli susu kambing Shah Alam. Macam tu lah cara Cik Su mencari. So, kalau tengok, siapa yang tengok ini dekat Snappack box ni, dekat Google Map ni lah, macam Google Map lah benda ni kan. So, dekat Snappack box ni, cuba Cik Su besarkan siapa yang nampak, Cik Su rasa semua nampak kon dekat skrin, Cik Su sharekan di mana skrin ni dia menunjukkan ada tulis dia website mention jual susu kambing. Maksud dia menjawab soalan siapa tadi yang jawab Cik Su kata nak tulis kat mana benda ni, betul lah dekat website dekat website, dekat Google My Business. Boleh tambah, ada orang dia kata Cik Su saya nak tulis kat Facebook, boleh sebab saya tak ada website lagi, boleh. At least kita ada effort kan, tapi nanti kita kena juga ada website jual susu, nak tulis dekat mana, dekat sini. Okay, so Cik Su scroll ke bawah, Cik Su nak tunjuk yang kedua iaitu Google Search Related. Google Search Related berada dekat bawah. Okay. So, sebab keyword Cik Su ni, Cik Su tulis panjang. Kalau kita panggil long tail, maksudnya beli susu kambing Shah Alam. Sampai 5 perkataan kan. Sebenarnya orang kata beli susu kambing Selangor. Macam tu je kan. Ataupun beli susu kambing. So, antara yang orang cari ialah susu kambing segar Kelang. Dia agak je sebab Cik Su kan cari Shah Alam. Jadi, dia agaklah mungkin orang Kelang pun dekat-dekat sini. So, lagi orang cari susu kambing segar near me. Kadang-kadang orang tak type sangat pun near me ni. Tapi bila dia type susu kambing segar, kan kita punya handphone ni, dia tahu kita dekat mana kan. Kita kan on location. So, biasanya dia akan cuba carikan dalam within mungkin 10 ke 15 km yang dekat dengan kita. Okay. So, susu lembu segar Shah Alam. Ini pun antara yang orang cari. So, kalau Aifa Farm ada susu lembu segar, bolehlah tulis perkataan ini di dalam Aifa Farm punya website dan juga Facebook.
Okey, ini adalah perkara yang kedua iaitu Google Search Related. Jadi kalau macam apa benda cikgu, apa bondo? Ni Search Related. Google Search Related dekat bawah ni dekat bawah Google biasa. Kalau dekat phone cikgu tak pasti sebab phone ni dah lah kecil, nak suruh lagi nak sumbat semua kan. Komputer ni cikgu pastilah Okey, so yang ketiga pula, yang ketiga mari kita tengok. Dah sampai yang kedua dah. Ketiga. Okey. Yang ketiga ialah Google Auto Complete. So, kalau nak tak tahu Google Auto apa cikgu? Auto Complete. Maksudnya dia yang dia secara automatiknya menyempurnakan carian kita. Macam tu So, dekat mana tu cikgu? Buka dekat Google. Mari kita tengok bisnes lain pula lah. Ada tak orang tinggal komen? Ni dah share tak ni? Optometris. Mari kita cari optometris Optometris ni cikgu tak pasti. Maybe orang cari optometris tau. Kalau cikgu kedai cermin mata. Sebab cikgu tak memakai cermin mata. Tapi mungkinlah kalau kita nak tengok kedai cermin mata. Jaranglah cari optometris. Tapi sebenarnya terpulang Latif sebab kita ada our own crowd. Tata audience kita memang type optometris, tapi nanti Latif cuba cari dekat Google Trend perkataan optometris dengan kedai cermin mata. Nanti boleh tengok pattern dia kan. Jadi apa yang cikgu cakap mungkin tak valid, apa yang orang lain bagi cadangan tu just cadangan. Latif lah kena tengok dalam Google Trend. So auto complete ni macam ni. Contohnya kan beli ataupun dia nak cari susu kambing. Susu kambing. Okey, nampak tak dekat sini cikgu cuba besarkan supaya tuan-tuan nampak. Okey, ini nama dia Google Auto Complete. Kita cari barang apa-apa, dia akan auto complete kan, dia siap bagi cadangan lagi. So, perkataan ini kita boleh tulis di dalam kita punya website ataupun kita punya Google My Business ataupun kita punya Facebook. Kalau Instagram, cikgu nak tulis pun boleh, tak kena bayar pun kan. Tapi dia punya Google ataupun search engine dia tu tak berfungsi seperti Google lah kan. Sebab Instagram ni banyak orang suka benda-benda lain. Tapi ada je dia cara-cara yang dekat Instagram ialah hashtag kan. Okey, cikgu harap yang ni dah faham. Maksudnya, cikgu, maksudnya cara pertama yang cikgu nak tekankan ialah kena ada, kena tahu tentang keyword research, iaitu kena buat research lah sikit. Maksudnya malam ni saya tak boleh terus tahulah. Bukanlah tak boleh terus tahu, at least malam ni dah tahu, nanti kena duduk lagi depan komputer pelan-pelan dan cuba buat balik kan. Cara yang kedua, tadi cikgu sudah jawab Zahidah, iaitu kena ada Google My Business. Kalau nak buat sendiri pun boleh, cikgu tak adalah kata senang. Senang sebab dah tahu kan. Dan cikgu taklah kata susah. Susah sebab belum belajar. Tapi dah buat nanti dah insyaAllah dah boleh pandai. Pun cikgu ada video mengenainya. Jadi nanti kita boleh tonton video tu Jadi sekarang tuan-puan cikgu akan terus masuk ke bonus lah. Ada 10 minit yang berbaki. So dekat mana nak buka? Ini pertama sekali kena ada Google My Business So kena sign in. Okay. Bila kita sign in, dia akan auto lah masuk dekat kita punya email tu dan dia akan bukakan kita punya Google My Business. Ini provided kita dah buat cikgu tak ulang lah step macam mana nak buat ni. Tapi cara yang paling senang sekali, cara paling senang sekali, senang sebab cikgu buka yang LunaWorks punya Satu email dia akan attach dengan dia boleh satu email boleh attach dengan beberapa Google My Business. Cuma selalu cikgu akan bagi tahu kalau boleh satu email tu, kalau boleh satu Google My Business Okey, tuan-puan yang di e-usahawan, terima kasih menonton. So, siapa yang mungkin pernah belajar dengan cikgu, lepas ni boleh masuk Facebook group alumni. So dekat situ boleh lagi belajar, boleh tengok kat YouTube macam mana cikgu kongsikan dan juga boleh kena terus berada di dalam Facebook page e-usahawan. Dan siapa yang hadir dalam usahawan,
e-usahawan, cikgu ada tunjukkan macam mana nak masuk dalam Go E-commerce. Go E-commerce ni ialah website MDEC yang dalam tu ada video free, banyak video free, dekat 70 video free, ada test, ada e-book, tak payah bayar pula tu. Maksudnya memang itulah kebaikan bergelar rakyat Malaysia dan juga ke arah digital ni. Okey. So ini cikgu dekat dalam dah share dah dah share. So kita ada Iman, dia tulis cikgu hebat pagi petang siang malam. Bukanlah pagi petang, pagi tadi meeting, pagi lepas tu belajar kelas kan, lepas tu petang exam, lepas tu kita sambunglah live ni kan. So ada Michael, glad to be here. Thank you Michael. Okay, Abdul Latif cikgu sudah sebut tadi Zai dia jawab soalan Abu property agent. Abu property agent, Abu kena ada Google My Business. Tadi cikgu sebut kadang-kadang ada orang dia kata saya tak ada produk lah cikgu. Dia tak katalah dia rendah diri. Dia macam contoh cikgu ni produk je kan. Cikgu pun tak ada produk. Cikgu adalah satu bisnes yang Luna Talks. Tapi cikgu sekarang ni cikgu pelajaran lah dia punya produk. Maksudnya cikgu lah produk. Jadi sekarang services pun kena ada Google My Business juga So dekat sini so kita dah masuk, kita terus ke website sini. Bawah ni ada website. Ada website Okay. Dah share dah ni cikgu nampak 17 orang share, tapi dekat dalam page ni ada lebih kurang 50 orang. Jadi sebenarnya kena ada 50 share. Lepas tu kalau satu orang tu dia share dekat 10 website, 10 page dia, dah ada 500 sepatutnya kan. Share sebab kawan-kawan kita boleh belajar. Bila kawan-kawan kita belajar, kita dapat pahala juga kan. Boleh dapat pahala juga di bulan Ramadan. Okey, klik dekat website. Bila kita klik dekat website, kalau tuan-puan first time, dia tak adalah terus direct macam cikgu ni. Dia adalah macam cantik lah sikit interface dia kan. Tapi katalah tuan-puan cukup untuk tuan-puan dapat, nanti apa yang saya kena tahu ni cikgu dalam ni. Cikgu tunjukkan beberapa button supaya nanti macam bila tuan-puan betul-betul depan website tuan-puan tu, Google My Business dah buat, tuan-puan akan macam nampak, apa saya kena pandai Nombor 1, tuan-puan kena pandai Teams ni. Teams ni tema Teams, template. Carilah satu template. Template ni kan tuan-puan, cikgu bagi tahu dia sikit, jadi tak lama. Sekejap je tuan-puan pilih. Senang je. Nak biru ke hijau? Nak hijau ke kuning? Nak kuning ke pink? Itu je lah, dia tak banyak. So bila dah pilih, nanti kita scroll lah sekali lalu tengok kat bawah tu. Okey lah ni. Jangan lama sangat sebab pilihan pun tak banyak kan. Jadi macam kita tengok macam tu je, kita dah boleh nampak dah. Ataupun suka tulisan yang straight, ambil je siapa yang suka tulisan straight Kedua, sudah pilih right tick. Kedua ialah edit. Edit ni bila kita buat any changes, contohnya button ni kita boleh tukar kepada WhatsApp. Nanti tuan-puan explore screen ni cikgu tuan-puan je rasa kecil, tapi bila tuan-puan dah buka dekat komputer, tuan-puan nampaklah muka cikgu selambak kan. Tak kecil pun besar So, tukarlah WhatsApp, kemudian nak tukar dekat atas ni. Hari tu cikgu cari dekat Google Trend, orang cari digital marketing. Cikgu dah tak jadi dah online marketing. Sekarang cikgu ialah digital marketing coach. Ikut permintaan. Tak apa, coach lain nak buat sama-sama pun tak apa. Lagi ramai orang buat lagi elok. Okay, so kita tukar sikit je. Tukar, okay dah sudah Dah sudah lagi, tambahlah foto. Kalau ada foto nak tambah, siapa yang ada tambahlah kita punya gambar pagi tadi mengajar tu. Dulu gambar cikgu dalam kelas kan. Sekarang katalah tadi cikgu pas exam. Alhamdulillah kan. Entahlah macam mana nak menjawab exam dia kan. So cikgu pun update lah sijil. Sijil tu dah di print screen. Batch. So cikgu pun masuklah kat sini. Okay. Kemudian cukup Teams, edit, foto. 3 benda Sekarang before tuan-puan publish, belah kanan ni dia tulis view site. Tapi tuan-puan punya nanti mungkin akan tulis publish kan.
Tuan-puan klik dekat gambar pen ni, tuan-puan boleh tukar alamat tau. Kalau boleh, jangan panjang-panjang. Contohnya, kedai baby Luna Tots. Best, banyak jual pam susu .business.site. Jangan macam tu. Padam, dia boleh padam tau. Macam tu lunaworks.co. Online. Dia akan auto, so kita akan nampak macam panjang, especially yang kita tulis awal-awal tu panjang, online marketing contoh dia kan. So jangan panjang-panjang macam ni, padamlah dia, jadikan dia pendek je. Cukup lah. Siapa yang nak rapat kena rapatkan ya, dia tak boleh jarak. Kalau nak jarak kena buang sengkang, kemudian klik change. Dah klik change, tuan-puan akan dah siap. Dah siap, kena view lah dulu, view. Okay, bila tuan-puan dah view, tuan-puan akan nampak. Jangan rasa tak puas tau. Macam, alah, tak sukalah font ni. Tak boleh buat apa-apa. Ni bukan website yang inilah segala-galanya. Bukannya. Ini ialah tempat tuan-puan kumpul review. Okay, ini akan jawab, oh, Cik Su kumpul review. Okay, kalau tuan-puan tengok, Cik Su scroll ke atas balik. Dekat sini, semua review yang orang tinggalkan review ni, ada orang panggil feedback, ada orang panggil testimonial. So, semua yang orang tulis, dia akan ada dekat sini. So, kita boleh tunjuk pada kawan-kawan kita. Kalau kita kata, kita bagi je link tadi tu, yang gambar pen tadi tu, yang dekat atas ni. Kita copy, kita bagi dekat kawan kita ataupun pelanggan kita minta review. So, dia akan tulis kat sini, write a review. Bila dia klik saja write a review tu, sebab Cik Su ialah email lain. So, bila Cik Su masuk, dia akan ingat Cik Su ialah orang lain. Sama macam kawan kita tu lah, dia ingat orang lain. Jadi, orang tu boleh meninggalkan review. Jadi, kita boleh lah nak bagi 5 bintang ke kan. Kita nak kata bagus ke. Sebab kita sendiri tulis review kan. Okay. Kalau kita tak buat website, Cik Su kalau saya tak buat website boleh tak? Macam, memang Cik Su kata senang tapi 3 button. Tapi saya tak nak lah buat. Rugilah tuan-puan. Kalau tuan-puan tak bagi, tuan-puan punya nak collect review. Collect review ni, nak minta orang tulis tentang kita. Sebab itu adalah antara trend sekarang. Orang marketing online, orang baca review, baca feedback. Orang dah tak percaya yang kita cakap, saya bagus, saya handsome, saya kurus. Orang tak percaya. Orang percaya bila orang lain cakap, Cik Su nampak kurus lah. Barulah orang lebih percaya. Okay? Itu contoh lah, senang nak faham kan. Okay. So, kena ada lah Cik Su. Kena ada. Lagipun tuan-puan dah dengar sampai malam ni, rugi tak ada. Dengar malam bulan puasa pula tu. Kenalah buat. Dah dekat sejam dah Cik Su cerita ni kan. Okay. So, kalau tidak, kita kena suruh orang pergi dekat sini. Punyalah kecil. Ini sebab skrin Cik Su boleh besarkan. Sekejap tuan-puan. Sebenarnya tak akan keluar macam ni pun. Macam ni. Nampak ni. Kan kecil. Kalau skrin komputer dia tu tak boleh nak besarkan. Macam Cik Su boleh pinch besarkan. Bolehlah. Kalau dia tak boleh besarkan, kecil je button dia kan. Okay. So, Cik Su cancelkan. So, dah siap website. Cik Su itu je ke? Okay. Belum tuan-puan. Sebab tadi tuan-puan belajar Google Trend lah. Penat belajar Google Search Related. Penat belajar apa tadi? Google Auto Complete. Contoh dia kan. So, kita patah balik ke kita punya Google My Business. Macam mana nak combinekan. Kita nak combinekan lah. Cik Su tunjukkan satu Zaibidah tu dia dah share Cik Su dah buat watch party. Zaibidah bagusnya. Nak lagi pandai lah tu nak pandai, nak banyak ilmu, dia kena share lagi dengan orang kan. Sebab bila share, baru lagi dia bertambah-tambah. Nanti kawan kita pun kata, ya Allah terima kasih share. Sebenarnya Cik Su pun tengok semua video-video trainer yang lain. Rasa macam bertuahnya ada orang nak bagi ilmu dekat telinga ni kan. Ni bagusnya Michael tulis dalam headline blog dan posting. Okay, mari kita masukkan Ini tak habis lagi tuan-puan. Walaupun dah 10.32, Cik Su ambil lagi 5 minit. 5 minit. Janji. Okay. So, sekarang, sebab dah bagi bonus kan. Cik Su dah siap website saya, Cik Su. Kalau kita ilmu ni kan tuan-puan, ilmu ni dia macam, Cik Su selalu, kawan Cik Su cakap dengan Cik Su, Cik Su ulang je layak dia. Bila kita belajar ni, Cik Su bukan bagi ilmu, tuan-puan tak dapat sup ayam. Tuan-puan dapat ayam, garam, daun sup. Kemudian Cik Su cakap, Cik Su buat macam ni. Cik Su buat sup macam ni.
Jadi nanti tuan-puan lah kena guna ayam, garam, daun sup, air tu nak buat tuan-puan punya sup. Nak buat sup tu masin ke, nak tambah carrot ke. Maksudnya carrot ni belajar daripada orang lain, nak campur kentang. Ataupun tak nak garam lah, tak suka, Cik Su bagi cadangan suruh tambah lemon, kami tak mau. Pun boleh. Maksudnya ilmu ni tuan-puan sendiri yang akan, oh macam mana aku nak combine lah benda ni dalam aku punya life kan. Okey, nak buat local SEO, website dah siap. Cik Su dah siap dah Cik Su. Okey, kalau dah siap nanti, tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Sekarang tak siap lah, nantilah kan. Masuk balik e-usahawan, teringatlah e-usahawan ada kod e-commerce, masuklah. Tinggallah website kita kat bawah tu. Cik Su, yang ni saya punya. Macam mana nak tahu saya punya tu apa? Klik view site, nanti saya punya tu apa. Lepas tu kat atas ni ada tulis, kat atas ni, copy. Kemudian masuklah dekat kita punya, mana kita punya tadi? Macam ni. Dekat Google My Business ni, Cik Su tumpang copy macam ni tau. Sebab tu Cik Su tak bagi panjang-panjang supaya tuan-puan ingat nama tu. Kalau nama kita tu ialah siapa tadi? Agent property kan? Siapa yang belajar agent property.business.site. Kalau nama tu panjang, kita pun lupa. Agent dengan property tu ada dash ke? Ke rapat dah. Lepas tu agent property ceras, handsome, kacak, bergaya tu ada dash ke? Kan susah kalau kita lupa. Kalau ni kita senang. Nawak dash ku. Kalau yang kita boleh ingat. So inilah yang kita kena bagi pada klien kita. Ataupun bukan bekas, orang yang sudah menggunakan bisnes kita. Okey, ini yang terakhir. Sekarang kita nak combine. Kita dah pandai, dah belajar tip 1, tip 2. Sekarang kita nak combine. Contohnya Cik Su tulis Cik Su nak buat kelas belajar online marketing. Cik Su Google ni sebenarnya. Kecil je tuan-puan tak nampak. Kelas belajar digital marketing. Okay. Cik Su type enter. Bila Cik Su enter, Cik Su pun tengok kat bawah. Kat bawah ni ialah, ini ialah nama dia Google Search Related. Dan Cik Su tengok mana orang banyak cari kejap tuan-puan, bila terklik tu dia terkeluar pula yang lain. Cik Su tengah cari kelas belajar digital marketing. Macam ni lah kot orang lain cari kan. Dalam otak kita kan, macam tu lah kot orang type. So, tengok kat sini orang paling banyak cari kursus digital marketing Malaysia. So, kursus digital marketing Malaysia. So, Cik Su pun klik. Kemudian Cik Su copy. Ni tuan-puan, kalau tuan-puan tak nampak, Cik Su kena cakap lah Cik Su buat apa. Tuan-puan nampak tapi kecil. So, Cik Su copy. Kalau boleh ingat, bolehlah ingat. Tapi kadang-kadang kita ni 4 patah dah terlupa kan. Patah balik dekat kita punya website tadi. Ni kita buat website kan. Tapi website ni kena tulis dekat post. Ni ada home, ada post. Post. Siapa tak puas apa dah Cik Su masuk post, masuk home, masuk post, masuk home. Cik Su nak belajar lagi macam mana, kena daftar dekat surayaali.com. Untuk yang first time percuma. Kali kedua dah kena bayar ataupun boleh bawa kawan Okey, dalam ni dia bukan website segala-gala tau. Maksudnya Cik Su boleh tak saya nak bubuh semua dalam ni? Tak boleh tuan-puan. Cik Su cakap tak boleh. Tuan-puan boleh update paling banyak pun 3 je cerita. Mungkin cerita yang ceritalah Cik Su naik pentas, dapat award, terima kasih MDEC bagi trainer paling popular 2018 ni, 2018 dapat award dapat award tu tahun 2019. So, lepas tu masuk paper tahun 2019. Gambar yang masuk paper baru ni tak bubuh lagi. Ni sebab tak tahu nak bubuh apa, Cik Su pun bubuh kan. Okay, mari kita tengok. So, Cik Su masuk 3 je tau. So, kalau boleh jangan tambah lagi lah. Kat sini boleh tambah. Sebab kalau tuan-puan tambah, tuan-puan punya website tu akan turun. Website Google My Business dia akan turun panjang. Padahal kita ni nak collect review. Nak banyak orang tulis review So, sekarang dekat sini, satu tulisan ni Cik Su edit. Sebab Cik Su nak masukkan perkataan yang banyak orang cari tadi. Program e-usahawan adalah sebuah, selama Cik Su tulis program yang memfokuskan kepada. Cik Su cuba besarkan tau. Macam ni. Sekejap tengok. Oh, tuan-puan tak nampak lah. Okey, Cik Su masuk dekat scene. Terlupa tukar scene. Okey, kalau macam tu Cik Su recap sikit lah. Laju sikit
short cerita. Kalau dalam kelas tu ada orang bagi tahu, tak nampak pun cikgu, tak nampak, patah balik lah. Okay, ni website ni website, dekat website lah, sikit je. Kalau tuan-puan tak faham, nanti masuk dekat kelas kita belajar. So dekat sini ada post, pergi dekat post, POSTS ni, klik. So dekat post tu, ni cuba cikgu besarkan, jadi dia jadi besar lah kan. Dekat post ni jangan banyak-banyak, post 3 je. Contohnya ni cikgu dapat word, cikgu masuk paper, barulah masukkan. Katalah, okey cikgu kalau 3 je, boleh saya nak tulis apa, kat mana saya nak tulis perkataan tu. Klik dekat sini, klik dekat edit, kemudian tuan-puan cari macam ni. Contohnya, ni lama dah cikgu tulis program e-usahawan 2019, tukarlah jadi 2020. Adalah sebuah. Dekat sebuah ni, cikgu Ctrl V. Maksudnya, Ctrl V ni paste. Tadi kan orang banyak cari kursus digital marketing Malaysia kan. So, cikgu masukkan perkataan apa yang orang banyak cari tu dalam post di Google My Business. Sebab sepatutnya tunggu dalam website. Tapi kita tak ada website lagi. Ada tapi baru buat Google My Business. Website yang betul tu belum lagi kan. So, masukkan dalam ni. Okey, siapa yang dapat point, nanti tengok lagi kalau perkataan lain pula orang cari. Contohnya orang cari kursus sales and marketing, kursus Facebook marketing. Cikgu ada kursus Facebook marketing. Kalau kita ada lah So kita pun copy, contoh cikgu copy, masuk balik dalam kita punya website tadi tu. Mana kita punya website? Sini sini kita pun tulis kat bawah ni. Grup Telegram dekat mana, turut menyediakan, contohlah kan, Ctrl V. Kursus Facebook marketing. Sebab kalau kata, kenapa cikgu gugurkan perkataan tu? Sebab perkataan ni banyak orang cari. Dan kalau banyak orang cari dan kita pun ada provide service tu, jadi kita pun tulislah. Okey, dah habis dah. Itu je. So, jangan lupa save, publish. Jangan banyak-banyak, tulis dekat website ni 3 sahaja, lengkapkan kedai buka tutup pukul berapa tu, lengkapkan itu dekat bahagian info, nanti buat tutup ke pukul 6, tutup ke pukul 8, tutup ke, kena isikan. So di yang terakhir tadi dah sebenarnya dah cover dah, tapi cikgu nak tunjukkan kenapa kena tulis review. Cikgu, kenapa kena tulis review? Kenapa saya kena ada banyak review? Kerana tips untuk berada dekat snack pack box ni, dia tak ada siapa, bukan tak ada siapa, adalah orang bagi cakap, tapi Google dia tak adalah keluar any statement, tapi adalah orang berkongsi. Contohnya, kita punya tu kena banyak gambar. Jadi kalau kita tengok macam ni restoran Azura ni dia gugur gambar. Tak adalah macam tak mau lah ambil gambar, malulah kita punya makanan, malulah curry puff kita ni. Dah meniaga curry puff, malu pula nak tunjuk kan. Meniaga donat, tunjuklah donat tu. Ambil gambar Okey, lepas tu pula dia ada banyak review. So cuba tengok kat sini restoran Azura ada 1057 review. Anak ikan bakar ada 2500 review. Anja ni ada 240. Apa poin cikgu ialah kedai-kedai yang dia aktif, gambar banyak dan banyak orang tulis review, senang berada dekat page pertama ataupun di dalam snack pack box tu. Maksudnya macam tadi optometris kan. So dekat gombak kot tadi kan. So kenalah berada dekat ni, kena banyak review. Macam mana nak, mari kita tanyalah, dah cikgu dah penat cerita dah, tuan puan lah pula cakap dengan cikgu kan. Okey, mari cikgu tanya soalan. Mana dia dekat sini, ni last. Nanti bolehlah macam bila orang tu masuk, adalah terror lah dekat sini. Quiz. Macam mana nak kumpul review? Siapa nak share macam nak kumpul review? Okey. Tuan-puan jawab tapi cikgu pun akan jawab lah sebab cikgu pun nak juga jadi pemenang. So, macam mana nak kumpul review terpulang. Tapi nanti tuan-puan jawab tu bukannya jawapan cikgu, jawapan tuan-puan Macam mana? Contohnya, cikgu saya buat peraduan. Siapa yang rajin tulis review berpeluang menang menang spek mata yang macam Song Joong Ki. Contohnya lah kan. Kalau yang ejen property pula macam mana? Hadiah apa? Kalau orang tulis review tu, apa yang kita akan bagi? Kalau barang ni bolehlah bagi. Macam kalau cikgu bagi e-book, cikgu bagi slide, cikgu bagi video. Jadi orang seronok lah. Boleh lah. Mereka pun boleh tulis review. Tapi tuan-puan boleh kongsikan macam mana nak kumpul review dekat Google My Business kita. Okay. So with that, dan cikgu pun dah berakhir. Sekejap je rasanya 1 jam kan. Saya buka.
Okey, sekejap je 1 jam. So dekat sini kalau nak macam Cik Su bila lagi ada kelas kan. Kalau nak ada kelas kena rujuk dekat surayaali.com. Dekat situ Cik Su ada tulis tarikh. Jadi macam tuan puan isi detail, tulis tarikh dan tim Cik Su akan mengganggulah tuan puan dengan WhatsApp dan maklumkan, suruh masuk WhatsApp lagi, suruh masuk kelas lagi. Selagi tak masuk tu suruh masuk. Jadi tuan puan tinggalkan WhatsApp tinggalkan dekat surayaali.com, just scroll ke bawah. Kalau dalam gambar ni dia cantik lah, lagi cantik. Yang dekat luar lagi cantik, yang dalam gambar pun cantik sebab Cik Su pakai bedak tuan puan. Ni dah malam. So dekat sini ada tentatif belajar apa. Kat sini Cik Su pernah ajar orang buta, orang pekak, online marketing, dan juga yang gambar dekat paper dan juga daftar dekat sini. Okey, so silakan menjawab soalan. Bukan soalan pun, sebenarnya tu untuk perkongsian, dan teruskan mengikuti e-usahawan, mengikuti page e-usahawan sebab ada banyak coach-coach dalam ni. Dan kalau tuan-puan rasa boleh tinggal kat sini, apakah satu perkara yang tuan-puan paling ingat? Maksudnya macam okey, satu perkara yang saya paling ingat. Janganlah paling ingat. Saya ingatlah Cik Su cerita apa tu, saya tak ingat. Jangan tulis macam tu. Tulis satu perkara yang tuan paling ingat tentang ilmu hari ini pada malam ni. Okey, so semua orang tulis dekat bahagian bawah. Tulis dekat bahagian komen satu perkara. Cik Su tulis dekat sini lah, tinggal pesan. E-usahawan ni tuan-puan, siapa yang first time masuk terus like, siapa yang dah berkali-kali masuk kena dah biasalah, boleh tinggalkan komen, boleh tinggalkan. So tulis dekat sini satu perkara ni terakhir. Lepas ni Cik sudah nak stop dah. Thank you so much. Nanti Cik Su akan baca dan Cik Su akan reply. Dan juga kita boleh terus bersahabat, berkenal di dunia. Walaupun di zaman PKP ialah jodoh kita bertemu, tapi kita akan terus berterusan insya-Allah selepas ni. Okey, tuliskan satu perkara yang tuan-puan panjang Cik Su tulis paling ingat tentang daripada perkongsian live malam ini. Okey, tulis di bahagian komen. So semoga kita berjumpa lagi. Cik Su minta dihalalkan gurauan. Kuku lah sebenarnya tak kelakar kan, minta maaf dan nak menghiburkan diri sendiri malam-malam kan. Semoga kita berjumpa lagi dan semoga kita punya amalan kebaikan diterima. Terima kasih. Selamat berpuasa.